Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan MotoGP, aksi perlombaan Grand Prix MotoGP Malaysia 2023. Pelumba Ducati Lenovo Team Enea Bastianini berjaya merangkul kemenangan pertamanya musim ini, yang mana Bastianini yang bermula dari petak ketiga mendahului perlombaan di litar antarabangsa Sepang SIC. Dia berjaya memotong rakan sepasukan dan juara dunia Francisco Bagnaia serta Jorge Martin dari pasukan Prima Pramac Racing pada pusingan pertama. Pelumba dari Itali itu melintasi garisan penamat dalam tempoh 39 minit 59.8137 saat sekaligus mengakhiri kemarau kejuarannya selepas kereta akhir meraihnya pada GP Aragon Spanyol pada September 2022. Juara perlombaan pecut semalam Alex Marquez dari Gresini Racing MotoGP yang ketinggalan 1.535 saat menduduki tempat kedua, manakala Bagnaia di tempat ketiga. Meskipun berbaki dua pusingan perlombaan lagi, pelumba Red Bull KTM Ayo, Pedro Acosta telah pun mengesahkan kejuaraan Moto2 dunia sulungnya musim ini. Kejayaan menghuni kedudukan kedua di Sepang menambah pungutan mata kepada 320.5 sekaligus menjadi juara Moto2 dunia termuda. Dalam perlombaan di SIC, Acosta berjaya memperbaki kedudukannya dari petak ke-6 hingga ke tempat kedua dan menambahkan perlombaan dalam tempoh 36 minit 11.506 saat. Pelumba berusia 19 tahun itu menamakan perlombaan 7.128 saat di belakang juara GP Malaysia 2023, Fermin Alguea dari pasukan Petato Speed Up. Pelumba Spanyol Marcos Ramirez menghuni tempat ketiga dengan dua lagi pusingan. Acosta berkelebihan 77 mata di depan pesaing terdekat Tony Arbolino dari pasukan ELF Mark VDS Racing yang mengumpul 243.5 mata. Sementara itu, dua pelumba tempatan mewakili pasukan Petronas MIA Racing RW Azra Hakim Anwar dan Helmi Azman gagal mencatatkan keputusan terbaik hari ini. Masih lagi mengenai perlombaan MotoGP Malaysia, pelumba Moto3 negara Safrin Azman menambahkan saingan di tempat tercorot selepas terlibat kemalangan di pusingan ke-10 litar antarabangsa Sepang SIC hari ini. Pelumba berusia 22 tahun itu yang lebih dikenali sebagai damai menegaskan tindakan agresifnya ketika cuba membuat pecutan di selekoh menjadi punca dia gagal meraih mata. Waktu saya crash tu, saya meminta satu pelumba dan saya cuba untuk catch pelumba di hadapan dan saya mungkin over limit untuk try attack di corner dan saya lose the front. So saya agak terlalu attack agresif sangat. Damo yang mewakili pasukan MT Helmet MSI 34 menamakan perlombaan di kedudukan ke-20 dengan catatan masa 34 minit 25.18 saat. Sementara itu, Colin Veyer dari Lique Moly Husqvarna Intec GP merangkul kejuaraan Moto3 selepas mencatat masa 33 minit 30.072 saat. Sementara rakan sepasukan Ayumu Sasaki dari Jepun menduduki tempat kedua, diikuti Jaume Masia dari Leopard Racing berada di kedudukan ketiga. Sementara itu, Damo optimis masih mampu memberi saingan apabila semakin menemui rentang untuk mengendali jentera KTM dengan berbaki dua lagi perlombaan. So saya harap tim keep jentera yang sama untuk next perlombaan saya, so supaya saya lebih confident dan mencari lagi beberapa part yang untuk saya lebih confident untuk berada di Q2 directly. So dengan berbaki dua pusingan ni, saya harap saya dapat menunjukkan sesuatu dan kutip point. Selepas ini, Damo akan terbang ke Grand Prix di litar antarabangsa Lusail Qatar pada 17 hingga 19 November dan litar Ricardo Tormo Valencia Spanyol pada 24 hingga 26 November. Pasukan Namibia muncul juara edisi sulung kejuaraan hoki dalam Dewan Antarabangsa Piala Sultan Nazrin Shah. Namibia menang ke atas Afrika Selatan melalui penentuan penalti 3-2 selepas kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi final di Stadium Indra Mulia Ipoh. Namibia di ranking ke-13 dunia meraih dua jaringan menerusi Fagan Hansen dan Brian Clegg.
Manakala jaringan Afrika Selatan disebutkan Keegan Hazard dan juga Jethro Izutix. Perlawanan kemudian terpaksa ditentukan melalui penentuan penalti yang memihak kepada Nambia selepas Keegan Hazard gagal menyempurnakan pukulan penalti. Sementara itu, pasukan hoki wanita Afrika Selatan muncul juara Piala Tuanku Zara edisi kedua selepas menewaskan Switzerland 4-3 juga melalui penentuan pukulan penalti. Raja Permaisuri Perak Tunku Zara Salim berkenan menyampaikan hadiah kepada semua pemenang berupa piala dan medal. Sekian Stadium RTM HK dan berita perdana dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmad Syukri. Malaysia Madani Tekad Perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Nambiti